Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Dan bertemu lagi di channel NASA Doki Studio bersama dengan Cikgu Nasa. Dan bertemu lagi dengan Cikgu Nasa di channel NASA. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan kelangsungan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Kali ini kita akan meneliti pula apakah tajuk yang terdapat pada muka surat 71. Cikgu mengharapkan agar anak-anak telah bersedia dengan buku teks dan buku catatan. Kalau semuanya telah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina ayat menggunakan kata nafi mengikut konteks. Sebelum kita meneroka dengan lebih jauh lagi, elok kiranya kalau kita lihat dahulu munshi cilik yang terdapat pada bahagian bawah buku teks muka surat 71. Kata nafi terbahagi kepada dua, iaitu bukan dan tidak. Kata nafi bukan hadir di hadapan frasa nama dan frasa sendi nama. Kata nafi tidak hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif. Okey, cikgu harap kamu dapat membezakan mana satu frasa nama, mana satu frasa sendi nama, mana satu frasa kerja dan mana satu frasa adjektif. Kalau kamu tak memahaminya, kamu perlu merujuk kembali video-video cikgu sebelum ini yang menerangkan tentang konsep-konsep frasa ini. Boleh Okey, contoh yang diberikan, kereta api itu bukan dari Ipoh. Dari Ipoh adalah kata sendi nama. Jadi, kita perlu menggunakan kata nafi bukan. Pakcik itu bukan ayah saya. Ayah adalah frasa nama. Jadi, kita menggunakan bukan. Contoh yang diberikan yang ketiga, kata-katanya itu tidak benar. Benar adalah kata adjektif. Secara tidak langsung, kita perlu menggunakan kata nafi tidak. Dan contoh yang keempat yang diberikan, adik tidak tidur di dalam buaian. Adik tidak tidur. Tidur adalah frasa kerja. Jadi kita menggunakan tidak. Mungkin dengan penerangan yang serba ringkas itu dapat menjelaskan kamu bila masa kita nak menggunakan tidak, bila masa kita nak menggunakan bukan. Okey? Kalau dah jelas, jom kita lihat satu persatu apa yang tercatat pada muka surat 71. Anyaman ribu-ribu. Apa dia ribu-ribu ni? Tahu? Ribu-ribu ni adalah sejenis tumbuhan. Elok kalau cikgu bacakan sedikit info tentang ribu-ribu ini. Ribu-ribu merupakan tumbuhan jenis paku pakis yang mudah dijumpai. Ia tumbuh dengan melilit pokok-pokok lain di kawasan yang terdedah dengan cahaya matahari. Pokok ribu-ribu ini adalah antara bahan utama dalam seni kraft terutama yang melibatkan anyaman dan ikatan. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Okey. Kita teruskan pembacaan kita. Hadif, Minli dan Rajif membaca buku tentang anyaman ribu-ribu. Ribu-ribu ialah sejenis tumbuhan paku pakis yang boleh dibuat anyaman. Penggunaan ribu-ribu bukan sahaja di Sabah, tetapi juga di Kelantan dan di Terengganu. Menggunakan perkataan bukan. Dan kita lihat apakah frasa di belakang perkataan bukan ini. Iaitu di Sabah, kata sendi nama. Jadi kita menggunakan bukan. Okey. Cara untuk membuat anyaman ribu-ribu sebenarnya tidak sukar, namun memerlukan kesungguhan. Perkataan sukar berada di belakang perkataan tidak. Jadi sukar adalah kata adjektif. Kita menggunakan kata nafi tidak. Langkah awal untuk menghasilkan produk berasaskan tumbuhan ini adalah seperti yang berikut. Kita lihat gambar yang pertama. Batang ribu-ribu serta akarnya dicabut menggunakan tangan, garis, cangkul. Untuk mencari jawapan sama ada tidak atau bukan, kita lihat perkataan selepas tempat garisan ini, iaitu cangkul. Cangkul adalah
frasa nama. Jadi, ya, bukan. Ya. Okey, gambar yang kedua. Hanya sebahagian pangkal ribu-ribu sahaja dibelah menggunakan pisau kecil. Belahan seterusnya pada batang ribu-ribu perlu menggunakan jari supaya seimbang, garis, mudah putus dan rosak. Mudah putus adalah frasa adjektif. Jadi kita menggunakan kata nafi tidak. Jelas. Gambar yang ketiga. Helaian ribu-ribu yang telah kering diraut dengan pisau. Helaian tersebut, garis, boleh terkena air sebelum digunakan. Boleh dan terkena adalah kata kerja, jadi kita menggunakan perkataan tidak. Tidak boleh terkena air. Dan yang keempat, helaian ribu-ribu diukur, garis, dengan pisau, tetapi dengan memasukkannya ke dalam lubang tudung tin yang ditebuk. Perkataan selepas garisan itu adalah dengan pisau. Pisau itu adalah frasa nama. Jadi kita menggunakan kata bukan. Jelas? Okey. Kita sudah pun melengkapkan jawapan-jawapan ini dengan kata nafi yang sesuai. Namun untuk kamu, elok kalau kamu menambah pengetahuan dengan mencari beberapa contoh lain agar kita memahami dengan lebih jelas lagi apakah cara penggunaan kata nafi tidak dan bukan ini dengan lebih tepat dan betul. Okey, setakat itu dahulu. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.